Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan bincangkan hadis yang terakhir. Hadis yang tak boleh jadikan hujah, iaitu hadis maudhu', dan hadis maudhu' banyak diriwayatkan dan banyak digunakan oleh kebanyakan manusia. Okey, kita akan tengok dalam video ni juga apakah definisinya, apakah contohnya, apakah apakah hukum beramal dengan hadis maudhu'. Okey, para pelajar, yang pertama, hadis yang direka. Maksudnya direka ni maksudnya direka lah. Dia kata contoh hukum Rasulullah SAW suka main bola. Begitu. Rasulullah suka makan ikan kembung. Dia guna nama Rasulullah SAW. Ini yang dipanggil hadis maudhu'. Okey. Yang kedua, hadis ini disandarkan kepada Rasulullah SAW secara palsu. Ini yang kita tidak mahu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar falatabawwa'u maq'adahu minan nar atau kama qala Nabi. Siapa yang berdusta ke atasku, maka tempatnya adalah di neraka. Okey. Kalau kita sebut macam nak kata makan kembung ni sihat, main bola ni sihat, tak apa. Tapi kalau kita bersandarkan kepada Rasulullah SAW, itu bermaksud kita dah berdusta. Dan bila berdusta, maksudnya dia panggil hadis maudhu'. Itu dipanggil hadis yang direka. Boleh para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah definisi hadis maudhu'. Dan cuma saya nak ringkas dekat sini, hadis maudhu' ni banyak direka oleh orang-orang peniaga. Kalau dulu kita akan baca Al-Bazinjan min Akli Rasul atau kamakal. Terung tu antara makanan-makanan sunnah, makanan Rasul. Banyak orang reka-reka hadis-hadis palsu untuk kepentingannya yang tersendiri. Jadi kalau kita nak galakkan orang-orang buat baik, kita baca hadis-hadis yang sahih. Kita banyak hadis ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan sebagainya. Tak apa, nanti kesimpulan saya akan serangkan. Okey. Contoh dan hukum beramal hadis maudhu'. Kita akan tengok, tadi saya contoh dalam konteks kita. Kita tengok yang ditulis dalam buku. Okey. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam an abihi an jaddihi marfu'an. Okey. Marfu' tu maksudnya sampai kepada Rasulullah SAW. Inna safinata nuhin tafat bil baiti sab'an wasalat indal maqami raka'atain. Kapan Nabi Nuh melakukan tawaf? Okey, tawaf sebanyak 7 kali. 7 kali mengelilingi Kaabah. Kemudian dia menunaikan salat di makam Ibrahim. Okey. Tengok para pelajar. Dia dah menggunakan, nak ceritakan tentang kapan Nabi Nuh. Kita tak pernah nampak kapan Nabi Nuh. Jauhnya Nabi Muhammad, zaman Nabi dengan zaman Nabi Nuh berzaman-zaman. Lebih kurang 5,000 ke 6,000 tahun. Jadi bagaimana mungkin orang tu boleh jumpa Nabi, orang boleh jumpa Nabi Nuh. Bagaimana dia nampak pula kapan Nabi Nuh? Jadi kita akan tengok hukum dia bagaimana. Haram. Haram. Dan tak boleh diamalkan. Berdosa. Itu yang kita kena berhati dengan hadis maudhu'. Okey. Lepas tu dalam sini, kalau kita baca kitab-kitab macam Al-Imam Ibn Jauzi dan buku dia Al-Mawdu'at, kan? Kitab tu banyak dihimpunkan hadis-hadis yang palsu. Jadi kalau hadis palsu ni, na'udzubillah, kita berdoa, berharap orang yang buat hadis palsu ni mohon taubat. Jangan ambil mudah. Kalau kita nak mengajak orang kebaikan, kita ajak, gunalah ayat Quran. Mengajaklah dengan hadis-hadis yang sahih. Sebab apa kita ni nak cari benda-benda yang hadis maudhu'. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Sebab apa kita nak reka atas Nabi? Tidakkah mereka merasa berdosa? Tidakkah mereka ingat pesanan Nabi bahawa siapa yang berdosa ke atas ku tempat di neraka? Bagaimana kita nak berharapan? Sebab tu kalau setakat orang biasa seperti kita ni tak apa. Tapi kalau dia ustaz, dia ulama, dia guna hadis palsu, dia kena bertaubat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sebab itu, kerana dia reka disandarkan pada Rasulullah SAW. Misal kata, dia nak, sebab apa orang nak guna Nabi? Sebab nak bagi nampak power lah, kukuh lah, macam tu. Jadi dia guna, kalau dia kata kan, sampai kepada anak jadi, pada datuknya, orang tak kenal pun datuk dia.
Tapi dia nak sandarkan pada Rasul. Jadi kau nak cerita-cerita ke datuk saya kata benda ni, tak apalah, nak terima-terimalah betul-betul. Tapi nak sandarkan pada Nabi, kita kena istighfar. Kita kena kaji baik-baik. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, demikianlah beberapa perkara bab, iaitu hadis yang tidak boleh jadikan hujah. Ada 4: hadis maqtu', hadis mursal, hadis syaz, hadis maudhu'. Para pelajar boleh lihat, nak mencari ini dalam internet pelbagai, dan antaranya hadis.com dan sebagainya. Boleh tengok JAKIM pun ada keluarkan, UiTM ataupun USIM merupakan bagaimana nak menyemak status hadis, semuanya boleh disemak. Sebab tu para pelajar, sebagai seorang yang belajar agama, masyarakat yang ingin cintakan agama, pastikan hadis yang kita terima tu hadis yang sahih, hadis yang boleh diamalkan, hadis yang boleh dijadikan hujah. Sebab tu kita banyak kitab-kitab hadis yang sahih. Sahih Bukhari berapa ribu, Sahih Muslim berapa ribu, Imam An-Nawawi, Azkar An-Nawawi pun dah berapa ribu, Riyadus Salihin berapa ribu. Banyak baik kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah memberikan kekuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan jalan yang betul. Wallahu alam. Yang baik tu daripada saya, yang kurang tu yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.